Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mohon maaf lah atas kesulitan yang berlaku, sebab saya pun tak biasa sangat untuk pakai StreamYard ni. Namun begitu, alhamdulillah dengan bantuan beberapa pihak dapatlah saya bersiaran kembali untuk kita bahaskan kuliah bedah kitab siri kedua, insya-Allah. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana tadi suara tak keluar, jadi saya rasa mungkin kita terpaksa mula daripada awal balik supaya lebih jelaslah tentang perbahasan berkaitan tentang hadis yang dibacakan tadi. Baik, kita sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-8, perenggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Hadza وقد أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام وفق هذه الأحرف السبعة. Dan yang demikian inilah bahawasanya sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabatnya yang mulia, yakni Nabi ajar kepada para sahabat dengan bacaan Al-Quran ini, wifqa hadhil ahrufis sab'ah, mengikuti ataupun menepati dengan 7 huruf. Dan sebelum ni pun kita telah bahaskan tentang bagaimana hadis yang menunjukkan ataupun dalil menunjukkan tentang penurunan Al-Quran itu berdasarkan kepada 7 huruf. Wa qad lahadha as-sahabatul kiramu al-ikhtilaf bainaha fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya telah berlakulah perselisihan pada bacaan tersebut di kalangan para sahabat terhadap bacaan tersebut pada hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sawwaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atahum ala ikhtilafiha. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengesahkan ataupun membetulkan ataupun mengiyakan bacaan-bacaan mereka berdasarkan kepada perbezaan tersebut. Artinya perselisihan bacaan ni, perselisihan bacaan qiraat, perbezaan bacaan Al-Quran itu wujud sejak daripada zaman wahyu diturunkan lagi. Sejak pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi. Maka Nabi akan mengesahkan, Nabi akan betulkan, Nabi akan mengiyakan bacaan sahabat, perselisihan tersebut di kalangan sahabat terhadap bacaan Al-Quran. Wa amara kulla wahidin minhum an yaqra'a kama 'allima. Dan Nabi memerintahkan setiap orang daripada mereka itu untuk membaca sebagaimana mereka diajarkan. Artinya para sahabat tidak membaca Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka. Para sahabat tidak membaca Al-Quran berdasarkan apa yang mereka suka, dengan baris yang salah, dengan tunggang langgang ikut selera mereka, tidak. Bahkan para sahabat membaca Al-Quran berdasarkan sebagaimana kama ullima, iaitu sebagaimana yang mereka diajar, yakni diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Hisham bin Hakim yaqra'u surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, sami'tu Hisham ibn Hakim, aku mendengar Hisham bin Hakim, seorang sahabat, membaca surat Al-Furqan, membaca surah Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Hadis ni hadis yang masyhur ya para pendengar sekalian. Bagaimana hadis ini, hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan juga sebahagian besar di kalangan ulama hadis, menjadi dalil bukti bahawasanya berlakunya perbezaan bacaan Al-Quran pada hayat Nabi SAW masih hidup. Kata Umar, aku dengar Hisham bin Hakim baca surah Furqan. Satu hari Hisham bin Hakim dia solat. Dia solat, kemudian masa dia solat, dia baca dengan bacaan sedikit kuat. Bacaan suratul Furqan dengan kuatkan sedikit suara. Lalu Umar bin Al-Khattab lalu dia dengar Hisham bin Hakim baca surah Al-Quran, surah Al-Furqan. Fastama'tu li qira'atih, maka aku dengar bacaannya, aku memberi perhatian terhadap bacaannya. Fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsirah, maka dia, yakni Hisham bin Hakim, membaca surah Al-Furqan tadi itu ala hurufin katsirah, berdasarkan kepada huruf-huruf yang banyak.
Artinya banyak perbezaan pada surah Al-Furqan yang dibaca oleh Hisham bin Hakim. Lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bacaan-bacaan tersebut, di mana huruf-huruf yang berbeza tersebut tidak pernah diajar kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, fakitu usawiruhu fi salah, maka hampir-hampirlah aku untuk menghampiri, mengganggu, membatalkan solat dia. Nak pergi jumpa dia, nak pergi tarik dia. Fatasabbartu, maka aku pun bersabar sebab dia tengah solat. Hisham Sayyidina Umar bin Al-Khattab seorang yang tegas dalam bab agama. Kalau beliau melihat sesuatu perkara yang tidak sepatutnya berlaku, perkara tersebut bercanggah dengan apa yang beliau ketahui, maka beliau adalah seorang yang tegas dalam bab agama. Fatasabbartu, tapi kata Umar bin Al-Khattab, aku bersabar. Hatta sallama, sehinggalah dia memberi salam. Maknanya dia tunggu selesai sampai Hisham bin Hakim selesai solat bagi salam. Falabbabtuhu biridaih, maka aku pun labab ni maksud dia macam cekik lah. Cekik, dia tarik collar baju ni, kain baju ni. Falabbabtuhu biridaih, aku tarik dengan kain ridaknya. Faqultu, maka kata Umar, man aqra'aka hadhihi surata allati sami'tuka taqra', siapakah yang mengajarkan kamu membaca surah ini sebagaimana yang aku dengar kamu baca? Maknanya Umar tanya pada Hisham, siapa yang ajar kau baca surah Furqan ni dengan bacaan yang lain daripada aku baca? Qala, kata Hisham, aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hisham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengajarkan aku membaca surah Al-Furqan dengan bacaan-bacaan tadi. Faqultu, maka aku berkata, kadzabta, engkau dusta. Dusta ni maksudnya bukan dusta, maksudnya akhta'ta, maksudnya engkau telah salah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'at. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan aku, yakni bacaan surah Furqan tadi, ala ghairi ma qara'ta, bukanlah sebagaimana yang kamu baca. Mana tidaklah sama bacaan yang aku baca ni dengan bacaan yang kau baca tadi. Sedangkan Rasulullah ajar aku dengan bacaan yang berbeza, kata Umar. Fantalaqtu bihi, maka aku pun bertolak dengannya. Maksudnya dia bawa lah. Maksudnya Umar bawa Hisham bin Hakim. Aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bawa Hisham bin Hakim dan aku pimpin dia bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka kata Umar, inni sami'tu hadha yaqra'u bis suratil Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Kata Umar, sesungguhnya aku mendengar ini. Ini itu maksudnya Hisham bin Hakim lah. Tapi nak bagi tahunya, Umar sampaikan geram, agak tegas di dalam bab agama ni, nak marah, sampaikan tak sebut nama. Bahkan dia tak sebut pula lelaki ini, dia hanya kata sebut ini. Sebab dia tengok bacaan tu sebut berbeza, lalu dia marah dengan Hisham bin Hakim. Dia kata sesungguhnya aku mendengar ini. Ini tu adalah Hisham bin Hakim. Yaqra'u bi suratil Furqan, dia sedang membaca surah Al-Furqan berdasarkan huruf-huruf yang tidak pernah engkau ajar kepadaku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsilhu, bawa dia mari ke sini. Hantar dia ke sini. Iqra' ya Hisham. Kata Nabi, bacalah Hisham. Faqara'a alaihi al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra'. Maka Hisham pun membaca Al-Quran, membaca surah Al-Furqan tadi sebagaimana aku mendengar dia baca. Maksudnya Hisham baca balik surah Furqan sebagaimana dalam solat tadi, sebagaimana yang didengari oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzilat. Maka Nabi pun berkata, yang demikian itulah surah Al-Furqan diturunkan. Makna Nabi membuat pengesahan, Nabi memberi pengesahan bahawasanya demikian jugalah surah Furqan diturunkan. Bacaan Hisham bin Hakim itu adalah bacaan yang betul. Thumma qala, kemudian kata Nabi, iqra' ya Umar, bacalah wahai Umar. Nabi suruh Umar pula baca. Faqara'tul qira'ata allati aqra'ani. Maka aku pun membaca surah Al-Furqan tadi sebagaimana Rasulullah ajar kepadaku.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzilat, yang demikian itu jugalah surah Al-Furqan itu diturunkan. Artinya Nabi juga memberi pengesahan kepada Umar bahawasanya bacaan Umar itu jugalah sebagaimana Al-Quran surah Al-Furqan itu diturunkan. Nabi mengesahkan bacaan Hisham bin Hakim, Nabi juga mengesahkan bacaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun kedua-duanya berselisih bacaan pada surah yang sama. Sambung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min." Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan berdasarkan kepada 7 huruf, maka bacalah apa yang mudah daripadanya. Hadis masyhur, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menjadi dalil menunjukkan bahawasanya berlakunya perbezaan qiraat, perbezaan bacaan ini sejak zaman wahyu masih turun. Makna perbezaan ni bukan datang kemudian, bahkan ia datang sejak ketika mana Nabi SAW masih lagi hidup, baginda masih lagi hidup. Namun begitu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis ini, kata Ibnu Hajar, aku tidak dapati satu kitab ataupun satu syarah yang menghuraikan apakah huruf-huruf yang menjadi perbezaan antara Umar dan Hisham terhadap surah Al-Furqan. Artinya hadis ini kekal menjadi umum. Hadis ini kekal menjadi mujmal, tanpa syarah yang lebih detail, lebih terperinci apakah perbezaan kalimahnya ataupun huruf-huruf ataupun logat-logat ataupun apa-apa saja yang berkaitan tentang qiraat yang menjadi perselisihan antara Umar dan juga Hisham bin Hakim radhiyallahu anhuma. Jadi tak ada dalil yang jelas apakah perbezaan tersebut. Sebab kalau kita lihat kepada latar belakang kedua-dua sahabat ni, Hisham bin Hakim dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kedua-dua mereka ni adalah daripada bangsa Quraisy. Hisham adalah Quraisy, Umar bin Al-Khattab juga adalah Quraisy. Hisham bin Hakim daripada keturunan Bani Asad. Jadi maksudnya mereka ni daripada susu jalur bangsa yang sama, menuturkan bahasa dengan logat bahasa yang sama, bahasa Quraisy. Tapi macam mana boleh ada beza? Macam mana boleh wujudnya perbezaan? Sepatutnya baca Al-Quran dengan bahasa yang sama. Ini menunjukkan bahawasanya ada di kalangan para sahabat yang Nabi ajar lebih daripada 1 huruf. Ada yang Nabi ajar 2 huruf, ada yang Nabi ajar 3 huruf, dan selebihnya lah. Nanti kita akan bahaskan pada muka surat berikutnya apakah dimasukkan dengan huruf-huruf tersebut. Artinya walaupun ada wujudnya perbezaan, walaupun mereka ni datang daripada bangsa yang sama, tetapi perbezaan tersebut tetap wujud pada zaman Nabi SAW untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Tidaklah terikat dengan bahasa semata-mata, bahkan menunjukkan hebatnya Al-Quran itu mengatasi daripada apa yang menjadi kelaziman pada bangsa ataupun orang Arab tersebut dalam bahasa mereka ataupun logat mereka. Baik, kita pergi pada muka surat berikutnya, makna al-ahrufis sab'ah. Apakah yang dimasukkan dengan 7 huruf? Kalau kita sebut huruf-huruf ni masuk macam alif bata lah kan, alif bata, A, B, C, D. Tidak, ni bukan maksudnya alif bata, huruf abjad tu tidak. Apakah maksud huruf ni? Kita akan tengok apakah yang disyarahkan oleh tuan kitab. Al-muradu bis sab'ah haqiqatul adad. Kata Dr. Taufiq Dhamrah, yang dimaksudkan dengan 7 itu adalah haqiqatul adad. Maksudnya bilangan yang sebenar. Bukan kata 7 itu maksudnya 7 yang artinya banyak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tafarraqat ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahid, atau kama qala. Berpecahnya umat aku kepada 73 golongan, kesemuanya dalam neraka melainkan satu kumpulan. Baik, adakah bila Nabi sebut nombor 70, 73, 72, 70 lebih nombor-nombor ni,
ataupun dalam hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang nombor-nombor ni, artinya nombor itu nombor yang benar-benar angka tersebut, ataupun nombor-nombor yang dinyatakan dalam hadis itu adalah menunjukkan bilangan yang banyak. Maka tuan kitab ni kata tidak. Yang Nabi kata 7 huruf ni sememangnya 7, bukan 7 yang membawa erti bilangan yang banyak. Iaitu wahuwa ma bainas sittati wa thamaniyah, iaitu ia antara 6 dengan 8. Maksudnya memang 7 lah. Bila sebut 7, nombor 7 ni berada antara nombor 6 dan juga nombor 8. Maknanya dalam hadis yang menyatakan bahawasanya diturunkan Al-Quran berdasarkan 7 huruf, ia sememangnya 7. Bukan 6, bukan 8, bahkan antara 6 dan 8. Li hadithi Ubay bin Ka'b qal, berdasarkan kepada hadis daripada Ubay bin Ka'ab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ubay, wahai Ubay, inna malakaini atayani, sesungguhnya 2 malaikat telah datang kepadaku. Satu hari Rasulullah cerita pada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab salah seorang daripada qurra di kalangan sahabat, salah seorang daripada qari, kutabul wahyi, penulis wahyu Nabi SAW. Nabi cerita pada Ubay, wahai Ubay, inna malakaini atayani, sesungguhnya 2 malaikat telah datang kepadaku. Faqala ahaduhuma, maka katalah salah seorang daripada malaikat tersebut, iqra' ala harf, bacalah berdasarkan 1 huruf, bacalah Al-Quran berdasarkan 1 huruf. Faqala al-akhar, maka kata malaikat yang satu lagi, yang kedua, zidhu, tambah lagi. Maknanya Nabi dah nak baca 1 huruf, kemudian malaikat satu lagi kata tambah lagi 1 huruf. Faqultu, maka kata Rasulullah, zidni, tolong tambahkan kepadaku. Artinya Nabi minta kepada malaikat untuk tambahkan 1 lagi huruf. Qala, maka katalah malaikat yang pertama tadi, iqra' ala harfain, bacalah Al-Quran berdasarkan 2 huruf. Faqala al-akhar, maka katalah malaikat yang kedua, zidhu, tambah lagi kepadanya. Faqultu, kata Rasulullah, zidni, tolong tambahkan kepadaku, mana tambahkan lagi bacaan huruf. Faqala iqra' ala thalathatin, bacalah Al-Quran berdasarkan 3 huruf. Kata malaikat yang mula-mula, yang pertama. Faqala al-akhar, maka katalah malaikat yang kedua, zidhu, tambah lagi kepadanya. Faqultu zidni, maka Nabi SAW kata, tambah lagilah kepadaku. Qala, kata malaikat yang mula-mula, yang pertama, iqra' ala arba'ati ahruf, bacalah berdasarkan kepada 4 huruf. Qala al-akhar zidhu, katalah malaikat yang lain, tambahlah kepadanya. Qultu zidni, kata Nabi SAW, tambahlah kepadaku. Qala iqra' ala 5 ahruf, kata malaikat yang pertama, bacalah berdasarkan kepada 5 huruf. Qala al-akhar, kata malaikat yang kedua, zidhu, tambahkanlah kepadanya. Qultu zidni, Nabi berkata, tambahlah kepadaku. Qala iqra' ala 6, katalah malaikat yang pertama, bacalah Al-Quran berdasarkan kepada 6, yakni 6 huruf. Qala al-akhar, berkatalah malaikat yang kedua, zidhu, tambahlah kepadanya. Qala iqra' ala 7 ahrufin, fal-Qur'anu unzila ala 7 ahruf, bacalah Al-Quran berdasarkan 7 huruf, maka Al-Quran itu diturunkan berdasarkan kepada 7 huruf. Dan hadis ni juga hadis yang masyhur dan hadis yang menjadi dalil bagaimana Nabi SAW menerima wahyu Al-Quran, sememangnya wahyu itu diturunkan berdasarkan dengan pelbagai bacaan, pelbagai qiraat dan juga pelbagai huruf. Wal muradu bil ahruf, yang dimaksudkan dengan huruf-huruf berdasarkan kepada hadis tadi, al-lughatu awil lahajatu allati nazala bihal Qur'anu, iaitu bahasa ataupun lahjah-lahjah, ataupun bahasa Melayu kita panggil sebagai loghat lah, allati nazala bihal Qur'an, yang mana Al-Quran diturunkan, Al-Quran itu turun dengannya. Maksudnya Al-Quran itu turun dengan bahasa-bahasa, dengan lahjat-lahjat tadi. Fal-arabu wa in jama'aha jami'uha ismu Arab, maka Arab itu apabila kita sebut secara keseluruhannya, jami'uha ismu Arab, iaitu kesemuanya adalah Arab. Walaupun mereka tu beza bahasa, beza loghat, beza tutur kata, kesemuanya dikenali sebagai orang Arab. Macam kita pada hari inilah. Walaupun di Mekah, di Saudi dengan loghat yang berbeza,
Di Mesir dengan logat yang berbeza. Di Yaman dengan logat berbeza. Tapi bila kita sebut Arab, kesemuanya adalah daripada orang Arab. Fahum mukhtaliful al-suni bil bayan. Maka mereka itu berbeza lisan mereka, tutur kata mereka bil bayan. Makna dengan penjelasan. Bila kita dengar, beza. Kan? Kalau kita dengar logat orang Mesir, lain. Kita dengar logat orang Arab Saudi, lain. Mutabayinul mantiqi wal kalam. Mereka memberi penjelasan dengan mantik, dengan kalam, dengan ilmu kalam dan juga percakapan. Fa in qila, maka sekiranya dikatakan falahajatul arabi akthar min sab'in qulna hiya afsahuha. Maka sekiranya dikatakan falahajatul arab, maka lahjat Arab ataupun logat Arab itu sebenarnya lebih banyak daripada 7. Maknanya, boleh tak kita kata 7 huruf itu 7 bahasa, sedangkan ataupun 7 logat, 7 lahjat, sedangkan lahjat Arab lebih daripada 7. Itu maksudnya. Qulna, kami mengatakan hiya afsahuha, iaitu 7 tadi adalah 7 yang paling fasih. Yang paling fasih, yang paling banyak diamalkan, yang paling masyhur. Bukan kata yang lain itu tak ada. Mungkin ada lebih daripada 7. Tetapi mungkin lahjah tersebut adalah lahjah yang kurang diamalkan ataupun lahjah yang kurang masyhur. Wa huwa qaul Ali bin Abi Talib. Pandangan ini yang mengatakan tentang 7 lahjat, 7 lughat ini adalah pandangan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, ibn Mas'ud, Anas bin Malik, Sufyan bin Uyainah, wal A'mash, wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa Ibn Jarir At-Tabari, wa Abu Syamah wal Qurtubi, wa Ibn Al-Jawzi wa ghairihim. Dan inilah pandangan-pandangan mereka, ya. Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Sufyan bin Uyainah, A'mash, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama tafsir, Abu Syamah, Qurtubi, Ibnu Jauzi dan sebagainya daripada mereka, selain daripada mereka. Makna pandangan ni pandangan yang masyhur di kalangan sahabat dan juga tabi'in dan ulama-ulama yang silam tentang maksud ahrufis sab'ah ni adalah maksudnya adalah al-lughat ataupun lahjat. Okey, tuan-tuan para pendengar boleh lihatlah nota kaki di bawah. Artinya semua petikan-petikan itu dinyatakan dalam nota kaki di bawah. Mal maqsud bi lughatil Arab. Baik, apakah dimaksudkan pula dengan bahasa-bahasa Arab? An taqra'a kullu qabilatin minal Arab bi lughatihim, iaitu apa yang dibacakan oleh setiap kabilah di kalangan orang Arab dengan bahasa mereka. Maksud lughatul Arab, bahasa-bahasa Arab itu maksudnya apa yang dituturkan oleh orang-orang Arab dengan bahasa mereka. Wa ma jara alaihi 'adatuhum minal idgham wal izhar. Dan apa-apa yang menjadi kelaziman adat mereka, yang menjadi kebiasaan dalam adat mereka, seperti al-idgham, al-izhar, wal-fath, wal-imalati, wal-tafkhim, wal-tarqiq, wal-ishmam, wal-itmam, wal-hamzi, wal-talyini, wa ghairi zalik. Seperti mana bacaan orang Arab lah. Ada idgham, tutur kata mereka, ucapan mereka seharian. Kadang-kadang ada idgham, ada izhar, ada bacaan fath, ada bacaan imalah, ada bacaan tafkhim, ada bacaan tarqiq, ada bacaan ishmam, ada sebutan itmam, hamzah, huruf lin dan sebagainya. Bitauqifin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bacaan tersebut semuanya mestilah daripada tunjuk ajar tauqif daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, panduan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. La bima sya'al qari, tidak boleh membaca al-Quran itu walaupun dengan logat mereka, dengan lahjat mereka. Tidak boleh seorang qari, pembaca al-Quran itu membaca al-Quran sebagaimana mereka kehendaki. La bima sya'al qari'u an yaqra. Tidak boleh seorang qari itu membaca al-Quran berdasarkan apa yang mereka nak, sebagaimana mereka suka. Mimma yuwafiqu lughatahu, ikut kepada bahasa logat mereka sendiri. Tapi min ghairi tauqifin, tanpa tunjuk ajar ataupun panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, walaupun mereka itu dengan bangsa yang berbeza,
Walaupun mereka itu dengan lughah yang berbeza, lahjat yang berbeza, tapi tidak boleh membaca Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka. Bahkan mesti mengikut dengan panduan tauqif daripada Nabi SAW. Wa min khilalin nazar, dan daripada sudut kita lihat kepada sudut ikhtilafil qiraat, perbezaan qiraat ini, wajada annahu ziyadatun ala ikhtilafil lahajatil arabiyyati hunaka adh-dhikr wal hadhaf wat taqdim wat ta'khir. Kita akan dapati bahawasanya di sana adalah ziyadatun ala ikhtilafil lahajatil arabiyyah. Ada penambahan berdasarkan kepada khilaf ataupun perbezaan lahjat Arabiyyah di sana. Iaitu contohnya adh-dhikr wal hazaf. Artinya yang tadi itu adalah yang izhar, idgham, tebal, nipis, tafkhim, tarkib dan sebagainya. Itu adalah satu kebiasaan sebutan orang Arab. Tapi di sana kita akan dapati bahawasanya selain daripada yang kebiasaan orang Arab, baca izhar, baca idgham dan sebagainya, ada juga sedikit penambahan. Ada penambahan berdasarkan kepada qiraat yang dibaca dalam Al-Quran itu, ada penambahan terhadap logat-logat Arab, iaitu az-zikru wal hazaf. Ada sebut, ada buang. Orang Arab kalau nak sebut je lah. Tapi dalam Quran, ketika mana kita sebut, tapi dalam Quran tidak disebut, hazaf pula. Ada ketika mana disebut, ada ketika mana tidak disebut. Wa taqdim wa ta'khir. Orang Arab tak kisah nak baca takdim ke, nak baca takhir ke, tapi kadang-kadang di tempat ini ditakdimkan, di tempat lain ditakhirkan, diawalkan, diakhirkan. Saya bagi satu contoh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, juzuk yang ke-11, ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار Kebiasaannya di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala merangkumkan syurga dengan sifat dalam syurga itu mengalir di bawahnya adalah aliran-aliran air sungai. Jannatin tajri tahtahal anhar. Kebiasaannya dalam Al-Quran semua disebut dengan lafaz jannatin tajri min tahtihal anhar. Mesti ada lafaz min. Tuan-tuan para pendengar, bukalah mana-mana surah dalam Al-Quran, kita akan dapati bila Allah cerita pasal syurga, jannatin tajri, mengalir di bawahnya, min tahtihal anhar, daripada bawahnya itu adanya aliran-aliran air sungai. Maksudnya mesti ada lafaz min tahtihal anhar. Mana-mana tempat dalam Al-Quran cerita pasal syurga, mesti ada lafaz min, penambahan kalimah min. Tetapi kenapa dalam surah Taubah ayat 100, juzuk yang ke-11, dalam muka surat ini, dalam ayat ini, satu-satunya tempat dalam Al-Quran yang dibaca tanpa lafaz min. Jannatin tajri tahtahal anhar. Tidak ada lafaz min. Bila tidak ada lafaz min, ia menjadi satu persoalan. Sedangkan orang Arab biasa baca min lah. Makna kat sini tiba-tiba jadi hazaf. Maksudnya walaupun menjadi lahjat mereka, sepatutnya ada min. Menjadi satu kebiasaan orang Arab, logat mereka, lahjat mereka ataupun lughah mereka itu sendiri biasa baca Al-Quran ni, ataupun biasa baca tutur kata biasanya ada perkataan min. Tapi kenapa di sini tiba-tiba hazaf? Tempat lain az-zikru, makna tempat lain sebut min. Tetapi kenapa di sini dibuang perkataan min? Ini salah satu daripada kemukjizatan resam Al-Quran, rasmul Quran, di mana Al-Imam Ad-Dani rahimahullah membahaskan tentang ayat ini. Kata Al-Imam Abu Am Ad-Dani, ini menunjukkan bahawasanya ada sebab kenapa qiraat 10, kenapa ulama qiraat berbeza pada ayat ini, tapi tidak pada ayat lain. Ayat lain semua sepakat. Ayat lain semua sepakat, iaitu ada perkataan min, jannatin tajri min tahtihal anhar. Tetapi pada surah Taubah ni ada khilaf di kalangan qiraat 10. Di mana kesemua qurra membaca ayat surah Taubah ni membaca tanpa min. Semua baca tanpa min, baca dengan jannatin tajri tahtahal anhar.
kecuali Imam Ibn Kathir Al-Makki. Imam Ibn Kathir membaca dengan jannatin tajri min tahtihal anhar. Maknanya Ibn Kathir seorang saja ada lafaz min sebagaimana pada ayat-ayat surah-surah yang lain. Artinya mushaf penduduk Mekah, mushaf Makki, mushaf penduduk Mekah ditulis pada ayat ini dengan lafaz min. Tetapi mushaf Syam, mushaf Kufah, mushaf Basrah, mushaf Madinah, kesemua mushaf-mushaf yang lain selain daripada mushaf Mekah, kesemuanya ditulis tanpa min di sini. Kenapa ditulis tanpa min di sini? Kata Imam Abu Amr Ad-Dani, ini menunjukkan bahawasanya ayat ini adalah satu pengiktirafan kepada wasabiqunal awwalun minal muhajirin, iaitu orang-orang yang terdahulu dalam bab keimanan mereka, dalam bab jihad mereka, dalam bab pengorbanan mereka, sumbangan mereka terhadap agama. Minal muhajirin wal ansar, iaitu terdiri daripada golongan muhajirin dan juga golongan ansar. Siapakah mereka? Di kalangan para sahabat. Para sahabat muhajirin, para sahabat ansar ini, kedudukan mereka istimewa. Kedudukan mereka istimewa. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah puji mereka dalam surah At-Taubah, kedudukan mereka itu berbeza dengan kedudukan para muslimin, kaum muslimin yang lain. Maka oleh kerana kedudukan mereka itu istimewa, maka ayat ini Allah buang perkataan min. Ini berdasarkan qiraat yang lain. Allah buang perkataan min kerana apa? Kerana Allah nak gambarkan syurga itu yang tak ada min ni, jannatin tajri tahtahal anhar, iaitu syurga itu sememangnya mengalir dalam syurga itu adalah air sungai, aliran-aliran sungai, laluan-laluan air sungai. Maksudnya tidak ada perkataan min itu menunjukkan syurga itu memang dipenuhi dengan sungai-sungai. Kalau ada perkataan min sebagaimana bacaan Ibnu Katsir, min di situ menunjukkan bidayatul amr, iaitu bermulanya air sungai. Kalau ada perkataan jannatin tajri min tahtihal anhar, maknanya permulaan syurga itu adalah, mulanya syurga itu adalah air sungai. Maksudnya masuk je syurga tu, permulaan dia adalah sungai. Itu kalau ada lafaz min. Kalau tak ada lafaz min, maknanya dia tidak syarat masuk syurga itu adalah daripada air sungai. Maknanya dalam syurga tu ada sungai. Tapi bukanlah syarat masuk je pintu syurga tu, starting dia, permulaan dia tu dimulai dengan air sungai. Bahkan pada ayat-ayat yang lain, menunjukkan bahawasanya syurga yang lain-lain itu adalah syurga untuk orang beriman. Kalau ada lafaz min ni, makna syurga itu bersifat umum. Tapi kalau lafaz dalam surah At-Taubah ini menunjukkan ia adalah satu syurga yang paling tinggi darjatnya, khusus kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, syurga Jannatul Firdaus, yang menjadi tempat yang paling terbaik untuk sahabat di atas sumbangan mereka, pengorbanan mereka terhadap agama, terhadap Nabi, terhadap Islam. Maka Allah buang lafaz min pada ayat ini menjadi satu pengiktirafan kepada sahabat. Adapun jannatin tajri dalam ayat-ayat yang lain, semua adalah lafaz min itu adalah syurga yang bersifat umum. Di mana kalau ada min, maksudnya masuk syurga, mulanya syurga itu, permulaan syurga itu adalah dimulai dengan aliran-aliran air sungai. Ini salah satu daripada kemukjizatan Al-Quran berdasarkan kepada perbezaan qiraat yang dipanggil sebagai az-zikru wal hazaf. Wa taqdim wa ta'khir, dan juga mengawalkan dan juga mengakhirkan. Banyaklah contoh-contoh dalam Al-Quran perbahasan tentang perkara ini. Maknanya ia adalah satu tambahan. Orang Arab tak sebut pun taqdim ta'khir ni dari sudut bacaan, mereka tak kisah. Az-zikr wal hazaf, sebut ke buang ke mereka tak kisah. Tapi Al-Quran ada penambahan unsur-unsur seumpama ini untuk menunjukkan keagungan, kemukjizatan, kehebatan Al-Quran itu sendiri. فذهب بعض العلماء إلى أن معنى الأحرف السبعة هي الأوجه اللفظية التي نزل بها القرآن. Maka sebahagian di kalangan ulama cenderung ke arah maksud ahruf sab'ah itu, 7 huruf itu adalah al-awjuh al-lafziyah, iaitu wajah-wajah lafaz yang Al-Quran turun dengannya. Artinya 7 huruf itu, sebahagian ulama melihat yang dimaksudkan dengan 7 huruf itu adalah 7 jenis wajah lafaz bacaan dalam Al-Quran. Okay.
Wazalika min khilal istiqra'i anwa'il ikhtilaf al-mawjudah fil qira'at. Yang demikian ini adalah berdasarkan kepada kajian istiqra' anwa'il ikhtilaf al-mawjudah fil qira'at. Berdasarkan kepada pembacaan, berdasarkan kepada kajian jenis-jenis perbezaan yang wujud dalam qira'at. Jadi maknanya ulama kaji balik apa maksud 7 huruf ni. Maka dia tengok 7 huruf ni adalah berdasarkan kepada beza bacaan tadilah. Imam ni baca ni, imam ni baca ni. Baik, apa nama beza tu? Beza tu nama dia adalah wajah-wajah lafaz. Lafaz ni baca macam ni, lafaz ni baca macam ni dan sebagainya. Itu sebahagian ulama. Pandangan ini dipegang oleh wahwa qaul Ibnu Qutaibah, al-Imam Ibnu Qutaibah, wa Abil Fadl Ar-Razi, al-Imam Ar-Razi, wa Zarkashi, Imam Zarkashi, wa Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari, wa ghairihim, dan selain daripada mereka, ma'akhtilafin yasirin bainahum, bersama dengan perbezaan yang sedikit di antara mereka. Apakah masuk 7 wajah tersebut? Apakah dimaksud dengan perbezaan wajah tersebut? Semuanya memberi hujah dan juga ijtihad dan juga pandangan-pandangan mereka yang hampir sama sebenarnya. Ada sedikit bezanya dari sudut istilah saja. Tapi mereka cenderung kepada maksud tersebut adalah maksud yang wujud, perbezaan yang wujud antara ilmu-ilmu qiraat. Wal khulasah, dan sebagai kesimpulan, annal ahruf as-sab'ah, sesungguhnya 7 huruf itu laha haqiqatul adad. Ia adalah sememangnya haqiqatul adad, sememangnya bilangan yang dinyatakan. Wa annaha mawjudatun ilal an, dan bahawasanya ia wujud sehingga sekarang. Walam tunsah, dan ia tidaklah dimansuhkan. Maksudnya tidaklah satu daripada 7 huruf itu ditarik semula, dimansuhkan oleh Allah. Wa annaha nazalat bilahjatil Arab al-mukhtalifah, dan bahawasanya dengan ialah diturunkan juga bilahjatil Arab al-mukhtalifah, iaitu turun bersama meraihkan logat-logat Arab yang berbeza, bahasa-bahasa Arab yang berbeza. Wa anna hadzal ikhtilaf, dan perbezaan ini fil lahajat, dari sudut logatnya, tutur katanya, huwa fi tariqati nutqil kalimat. Perbezaan ini adalah dari sudut cara nutqil kalimat, cara untuk membaca kalimah-kalimah. Wa anna arafna hadhil ahruf, dan bahawasanya kita ketahuilah huruf-huruf ini min khilali athariha al-baqiyah fil qira'atil ashr, iaitu berdasarkan kepada kesan-kesan peninggalannya yang kekal sehingga hari ini, yang wujud dalam qiraat yang 10. Baik, kenapa tuan kitab ini menyatakan bahawasanya kesemua 7 huruf itu kekal ada sehingga pada hari ini? Baik, kita lihat pada nota kaki di bawah. Baik, kata tuan kitab, hadzal qaul alal ghalib, iaitu inilah pandangan yang kebiasaan, pandangan yang masyhur, pandangan yang diterima. Wa illa faqad nusikha juz'un minal ahrufi sab'ah fil ardatil akhirah thumma nusikha minha ma khalafa khattal masahif al-Utsmaniyah. Dan sekiranya tidak, maka sesungguhnya telah dinasahkan sebahagian daripada 7 huruf dalam ardah al-akhirah. Artinya 7 huruf tersebut, ada pandangan kata 7 huruf itu kesemuanya ada, kekal dalam Al-Quran sehingga pada hari ini. Dan sebahagian kata sebenarnya 7 huruf itu tak semua ada. Maksudnya sebahagian daripada mereka telah pun dimansuhkan, dinasahkan dalam Al-Ardah Al-Akhirah. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Ardah Al-Akhirah? Al-Ardah Al-Akhirah maksudnya the last presentation, pembentangan yang terakhir. Artinya sebelum hayat Nabi SAW, Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, Nabi akan bertalaki, Nabi akan mempersembahkan bacaan Al-Quran buat kali terakhir. Sebelum Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Nabi diwafatkan. Baik, dalam pembentangan yang terakhir sebelum Nabi wafat itu, itulah yang dikenali sebagai Al-Ardah Al-Akhirah. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dalam hadis Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anhumah, bahawasanya Nabi SAW membaca Al-Quran pada bulan Ramadan setiap tahun sekali. Baik, apa maksud sekali tersebut? Itulah Nabi talaki.
proses Nabi talaki, Nabi baca Al-Quran secara berguru, Nabi berhadapan dengan Jibril, Nabi persembahkan bacaan supaya Jibril semak bacaan Nabi. Mana setiap tahun Nabi akan baca Al-Quran talaki dengan malaikat Jibril sekali. Kemudian pada tahun kewafatan Nabi SAW, Nabi akan baca sebanyak 2 kali. Kenapa Nabi baca 2 kali? Itulah yang dikenali sebagai Al-Aradah Al-Akhirah, iaitu pembentangan yang terakhir. Maksudnya baca 2 kali itu sebagai pengesahan. Nabi akan baca 2 kali itu untuk pengesahan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Dan di kalangan sahabat ada yang menjadi saksi terhadap Al-Aradah Al-Akhirah. Antaranya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat besar dalam Al-Quran. Kehebatan beliau dalam bacaan Al-Quran dan juga ilmu tafsir. Dan Ibnu Mas'ud ni menjadi saksi bahawasanya apa yang Nabi baca itu adalah pembentangan yang terakhir. Thumma nusikha minha ma khalafa khattal masahif al-Utsmaniyah. Maka bermulalah daripada Al-Aradah Al-Akhirah itu, pembentangan yang terakhir itu, maka dimansuhkan, dihazaf, dibuang, dinasahkan apa-apa bacaan yang menyalahi ma khalafa, apa-apa bacaan yang menyalahi khattal masahifil Utsmaniyah, yang menyalahi penulisan mushaf Utsman. Memang mushaf Utsman ni tak wujud lagi pada zaman Nabi SAW, tapi bacaan itu oleh kerana bacaan itu dah dimansuhkan, maka ia juga adalah bacaan yang tidak diterima, tidak ditulis dalam mushaf Utsman. Thumma syudhidha minha ma faqada arkan al-qira'ati as-sahihah. Kemudian syudhidha minha. Syudhidha ni maksudnya kalau qira'at tu dipanggil qira'at syaz, maksudnya macam ganjil. Kemudian nak panggil diganjilkan tak kena mana maka kemudiannya ditolaklah. Ma faqada arkan al-qira'ati as-sahihah. Apa-apa bacaan yang telah gugur rukun-rukun qiraat yang sahih. Mana apa-apa bacaan yang tak sama sebagaimana yang telah diletakkan syarat penerimaan qiraat, rukun qiraat yang sahih, maka bacaan itu dianggap sebagai bacaan syaz, bacaan yang ganjil, bacaan yang tertolak. Wa hadha mawjudun bitafsil fi thanaya al-bahth, dan perkara ini didapati secara terperinci dalam pertengahan kajian. Maksudnya nanti akan dinyatakan dengan lebih jelaslah. Okay. Wallahu a'lam, berhenti setakat itu dululah. Kita akan sambung insya-Allah. Muka surat ni ada sedikit nota kaki di bawah. Ini maklumat penting. Wa hadha soal ni satu maklumat penting untuk kita bahaskan, dan insya-Allah kita sambung pada kuliah minggu hadapan insya-Allah. Panjang umur, dimurahkan rezeki, minggu depan kita masuk kuliah ini, sambung lagi kuliah ini dalam siri yang ketiga, membahaskan tentang nota kaki di bawah ni. Satu persoalan yang penting untuk kita sama-sama perhatikan insya-Allah. Baik, berarti setakat itu dulu untuk kuliah bedah kitab kita pada pagi ini. Dan saya buka untuk soalan lah sekiranya ada soalan. Dan kebetulan pada kuliah yang lalu ada satu soalan yang diutarakan, dan kalau sekiranya para pendengar terdapat beberapa soalan, boleh komen lah di ruangan komen di bawah, dan insyaAllah kalau tidak sempat untuk jawab pada pagi ini, saya akan cuba jawab pada kuliah-kuliah yang akan datang insyaAllah. Antara soalan yang diajukan pada kuliah yang lalu, ini ada satu soalan. Ada dua soalan daripada Muhammad Hazrin dalam kuliah yang lalu. Okay. Baik, soalan pertama, saktah khas dan am yang dibaca lepas dah belajar disiplinnya nanti dalam turuq thayyibah, adakah boleh dibaca nanti walaupun ketika itu kita sedang bawa thariq syatibiyah? Baik, bolehkah kita baca saktah khas dan juga saktah am bagi bacaan hafs dalam thariq thayyibah campurkan dengan thariq syatibiyah? Baik, sebenarnya tak boleh kita baca saktah khas dan saktah am ketika mana kita nak bawa dalam thariq syatibiyah. Baik, apa dia saktah khas dengan saktah am? Ini untuk bacaan kita ya, bacaan Imam Hafs. Yang biasa kita baca hafs ni, kita baca dengan wajah yang biasa. Maksudnya dengan kaedah yang simple, kaedah yang mudah,
untuk dipelajari oleh orang awam. Maknanya bila buka Qurannya dia boleh terus baca lah. Tapi sebenarnya Hafs tu sendiri, bacaan Imam Hafs ni dalam Tariq Jazari, sebagaimana dihimpunkan oleh Imam Al-Jazari, sebenarnya ada lagi perbezaan lain yang bagi Imam Hafs yang kita jarang-jarang dengar. Antaranya dipanggil sebagai saktah khas dan juga saktah am. Yang biasa kita dengar saktah ni melibatkan surah-surah ataupun ayat-ayat tertentu. Contohnya dalam surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Qiyamah dan juga surah Al-Mutaffifin. 4 tempat dipanggil as-saktat al-wajibah. Tempat-tempat saktah yang dipanggil sebagai saktah wajib. Baik, ini sebenarnya 4 tempat ni dia masuk dalam bab bacaan khusus bagi Imam Hafs. Jadi maksudnya kita tahu 4 tempat ni lah. Tapi sebenarnya bagi Imam Hafs ada lagi saktah yang lain. Ada lagi saktah yang lain. Yang dikenali sebagai saktah am dan juga saktah khas. Apa dia saktah am? Saktah am ni ada 4. Satu dipanggil sebagai alif lam. Kemudian syai', kalimah syai'. Kemudian al-mafsul dan kemudian al-mausul. Ni kalau mereka belajar Tariq Thayyibah tahulah apa dia apa dia syai', al-mausul ataupun al-mafsul. Artinya secara umumlah saya nyatakan di sini, saktah ni melibatkan apabila hamzah qata' sebelumnya ada huruf sakin, sebelumnya ada huruf yang mati. Hamzah tu hamzah qata', sebelumnya ada huruf mati. Contohnya perkataan al-akhirah. Dia alif lam. Baik, alif lam kemudian selepas dia ada hamzah. Al-a. Okey, lam mati kemudian selepas dia hamzah qata', hamzah yang berbaris. Maka kalimah al-akhirah boleh dibaca saktah. Al-ar boleh dibaca saktah. Itu satu, dia ada 4. Satu, al. Yang kedua, syai'. Mana-mana kalimah syai' sama ada syai'in, syai'un, syai'an di dalam Al-Quran, semuanya boleh dibaca saktah bagi Imam Hafs. Okay. Yang ketiga, al-mafsul. Apa mafsul? Mafsul ni maksudnya tercerai, terpisah. Maksudnya hamzah qata' sebelumnya ada huruf sukun, huruf mati tetapi terpisah dalam 2 kalimah. Contoh, qad aflaha. Qad aflaha. Qad kalimah A, aflaha kalimah B. Dal tu sukun, hamzah aflaha tu hamzah qata'. Jadi dia bertemu tetapi dalam 2 kalimah yang berbeza. Itu dipanggil al-mafsul. Dan apa-apa saja dalam Quran yang bersifat al-mafsul, maka bagi Imam Hafs boleh dibaca saktah. Yang keempat adalah al-mausul. Apa dia mausul? Mausul ni maksudnya wasal, sambung. Artinya hamzah qata' dan juga huruf sukun tadi bertemu dalam kalimah yang sama. Bertemu dalam kalimah yang sama. Sebagai contoh, saya pun tak terbayang contoh. Kita tengok apa contoh-contoh yang sesuai. Sau'in, sebagai contoh. Sau'in ataupun su' dan sebagainya. Mana waw mati bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, itu dipanggil sebagai mausul lah. Baik, itu dipanggil sebagai saktah am. Adapun saktah khas ada 3, iaitu al, syai' dan juga mafsul. Yang terpisah. Mausul tidak. Mausul termasuk dalam saktah am. Baik, saktah-saktah ini kesemua ini perlu dipelajari secara talaki. Bila kita talaki, kita akan tahulah bagaimana kaedah-kaedah saktah. Jadi soalan ni, boleh tak saya baca saktah kesemua ni ketika mana saya nak baca Syatibi? Tak boleh. Sebab saktah ni tak ada dalam Syatibi. Syatibi saktah dia pada 4 kalimah tadi. Yang masyhur tadi. Okay, yang itu ada Syatibi. Lain daripada itu tidak ada saktah. Jadi saktah yang am, saktah khas ni adalah melibatkan Imam Hafs juga, tapi daripada Tariq yang berbeza, iaitu daripada Tariq Jazari. Soalan yang kedua, maksud 7 huruf maksudnya huruf macam huruf alif, huruf ba, huruf ta dan sebagainya macam tu ke? Bagaimana pula yang maklum kita tahu Jibril AS menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW dengan ayat pertama surah Al-Alaq. Okey. Berbelit sikit ayat soalannya. Okey. Baik, soalan ni tanya lebih kurang macam ni lah. Adakah 7 huruf tu masuk alif bata? Tidak. Kita dah bahaskan tadi. 7 huruf tu bukan 7 alif bata. Ulama' berbeza pendapat. Kata Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan,
fi ulumil Quran, ulama berbeza pendapat dalam menghuraikan maksud 7 huruf ni sampai kepada 40 qaul, 40 pandangan. Nak bagi tu banyak tak banyaknya pandangan khilaf dalam menentukan apakah dimaksudkan 7 huruf ni sampai kepada 40 pandangan. Biasa kalau kita dengar khilaf ulama ni halal, haram, boleh, tak boleh kan. Fihi qaulan, dua pandangan, 3 pandangan. Tapi ini banyak, 40 pandangan dalam menghuraikan maksud 7 huruf. Baik, adakah Nabi bersifat kitman? Adakah Nabi ini seorang yang menyembunyikan ilmu? Adakah Nabi ini seorang yang menyembunyikan fakta, menyembunyikan dalil? Nabi tak cerita benda ni sampailah Nabi wafat. Makna Nabi ni kitman, seolah-olah Nabi ni kitman. Nabi tidak menghuraikan, Nabi menyembunyikan. Tidak, bukan Nabi menyembunyikan, sebab dalil ini, hadis ni, dia difahami di kalangan sahabat. Para sahabat faham apa maksud harf. Cuma orang kemudian yang membahaskan maksud harf. Para sahabat faham. Bila sahabat faham, maka Nabi tidak menghuraikan secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan harf. Bila sebuah harf pada zaman tersebut, semuanya faham. Cumanya generasi kemudian, kita kemudian, generasi kemudian, ulama kemudian yang cuba meneliti, mengkaji apakah secara khusus, secara terperincinya yang dimaksudkan dengan harf. Itu yang kedua. Yang ketiganya, itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi bukan bersifat kitman, kerana hadis ini tidak melibatkan akidah. Perkara ini bukan melibatkan akidah. Jadi maksudnya, kalau ia khilaf pun, di kalangan ulama, dia tidak membawa kepada rosaknya akidah. Sebab dia tak melibatkan akidah. Dia hanya sekadar nak menentukan maksud yang tepat dalam huraian, apakah yang dimaksudkan dengan 7 huruf, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Baik, bagaimana dengan surah Al-Alaq? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika mana diturunkan? Bila surah Al-Alaq turun tu, turunnya surah Al-Alaq itu berdasarkan kepada bacaan yang diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maknanya Nabi setiap tahun Nabi akan talaki. Makna bukan surah Al-Alaq itu turun sekali je. Maknanya nanti Nabi akan talaki, Nabi akan baca lagi surah Al-Alaq, Nabi akan baca surah sekian, baca banyak kali. Semua surah Nabi akan talaki sampailah Nabi wafat. Makna banyak kali surah itu dibaca dengan kepelbagaian bacaan-bacaan tersebut pada waktu tersebut. Jadi kalau kita nak menentukan apa bacaan Nabi, apa qiraat Nabi, saya secara peribadi cenderung kepada kata-kata Syekh Dr. Abdul Hakim As-Samarai. Ya. Beliau menyatakan bahawasanya kemungkinan besar qiraat ataupun bacaan Nabi SAW dan para sahabat ketika itu kemungkinan besar ketika mana Nabi berada di Madinah, iaitu berdasarkan kepada bacaan Imam Nafi' rahimahullah. Imam Nafi', sebab Imam Nafi' berada di Madinah, dan Imam Nafi' terdiri daripada golongan tabi'in, golongan generasi awal. Maksudnya apa yang Imam Nafi' yang bacaan Imam Nafi' yang mempelopori ketika itu bacaan Madinah, makna seolah-olah itulah juga bacaan yang diwarisi sejak daripada zaman Nabi SAW. Jadi kemungkinan besar, dan ramai di kalangan ulama sarjana pun cenderung kepada pandangan ini, iaitu kemungkinan besar bacaan Nabi dan juga para sahabat ketika itu adalah berdasarkan kepada bacaan samalah sebagaimana bacaan Imam Nafi' rahimahullah. Cumanya kita tak dapat nak mengkhususkan adakah bacaan qalun ataupun bacaan warsh. Bagi mereka belajar qiraat tahulah beza qalun dengan warsh ni ketara, bezanya terlalu ketara antara bacaan qalun dan juga bacaan warsh. Ada yang kata bacaan warsh, ada yang kata bacaan qalun. Pun begitu, bangsa Quraisy dia tidak akan baca secara tahqiq hamzah. Ini salah satu daripada kita panggil kaedah kita nak kenal. Sebab Nabi Quraisy, Sayyidina Umar Quraisy, Hisham bin Hakim Quraisy, di kalangan sahabat Muhajirin semuanya Quraisy. Salah satu alamat tanda-tanda kita nak kenal orang Quraisy ini baca qiraat apa, iaitu mereka tidak akan baca tahqiq huruf hamzah. Orang Quraisy dia baca tashil. Ya, salah satu daripada tanda kita kenal orang Quraisy ni, orang Quraisy dia baca tashil hamzah. Dia tak baca tahqiq. Jadi kalau kita baca qiraat kita fahamlah maksudnya. Makna kalau kaedah tashil ni kebanyakannya ada dalam bacaan Imam Nafi' rahimahullah. Tu setakat itulah soalan yang boleh saya kongsikan. Dan insya-Allah ada soalan lagi saya akan cuba jawab pada kuliah minggu depan insya-Allah. Panjang umur rezeki kita akan bertemu pada minggu depan. Dan saya mohon maaflah atas berlaku isu teknikal tadi. Kita pun jarang-jarang online ni, tiba-tiba sekali online ni berlaku isu teknikal, perkara yang tidak diingini lah.
Dan masa pun dah sampai pukul 8. Kebetulan saya ada kelas lagi selepas ni. InsyaAllah ada soalan akan dicatatkan dan kita akan bawa pada sesi kuliah pada minggu hadapan insyaAllah. Berarti setakat tu dulu. Segala kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan, segala kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Kul kullum min indillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.